hadis qudsi. Definisi hadis qudsi dari segi bahasa ialah al-qudsi, iaitu nisbah kepada al-Quds yang bermaksud kesucian, at-tuhur dan al-nazahah, iaitu hadis yang dinisbahkan kepada zat yang maha suci, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Manakala hadis qudsi dari sudut istilah pula ialah setiap apa yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lafaz atau perkataan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara jelas. Maksudnya di sini ialah sesuatu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui ilham atau mimpi yang kemudiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan makna daripada ilham atau mimpi tersebut dengan ukapan kata-kata baginda sendiri. Hadis yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disandarkan hadis tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dinamakan dengan hadis ilahi, iaitu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hadis ini juga dikenali sebagai hadis rabbani, iaitu dinisbahkan kepada al-Rabb. Kita pergi pula kepada hukum hadis qudsi. Apabila disebut sahaja hadis qudsi, bukanlah secara langsung menunjukkan sesuatu hadis itu bertaraf sahih. Namun, hadis qudsi boleh dikategorikan sahih, hasan, dhaif maupun maudhu' kerana kedudukannya dinilai berdasarkan penilaian sanad hadis. Jika memenuhi syarat-syarat hadis sahih, maka hadis qudsi tersebut hukumnya adalah sahih, dan jika tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih ataupun hasan, maka hukumnya adalah dhaif, iaitu dengan melihat kepada kaedah yang ditentukan oleh ulama hadis untuk menilai sesuatu hadis. Menilai hadis qudsi sama seperti kaedah yang dilakukan untuk kita menilai hadis nabawi dalam menentukan sama ada ia sahih, hasan maupun dhaif. Kita lihat pula antara perbezaan Al-Quran dan hadis Al-Qudsi. Yang pertama, lafaz dan makna Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, manakala hadis qudsi maknanya sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala, namun lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran boleh dibaca sewaktu di dalam solat. Sebaliknya, hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam solat. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Sebaliknya, membaca hadis qudsi tidak termasuk dalam soal ibadah. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak boleh membaca Al-Quran ketika berhadas. Namun, hadis qudsi boleh dibaca ketika haid, berjunub dan nifas. Seterusnya, saya akan terangkan tentang perbezaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Antara perbezaan tersebut ialah, yang pertama, hadis qudsi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis nabawi boleh menjadi ijtihad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala hadis qudsi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ciri-ciri hadis qudsi berserta contohnya. Ciri yang pertama menggunakan lafaz qala Allah, iaitu contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah a'datu li'ibadi as-salihina ma la 'ainun ra'aitu wa la uzunun sami'tu wa la qataru 'ala al-qalbi bashar. Ciri yang kedua menggunakan lafaz yaqulullah. Contohnya ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jal ana 'indi dhanna 'ibadi bani wa ana ma'ahu hina yazakkari in zakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Dan ciri yang ketiga ialah menggunakan lafaz inna ruhil qudus nafasa fi ru'i. Contohnya dalam hadis ma rawahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ruhil qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmilu rizquha fattaqullah wa ajmilu fi talab. Seterusnya, karya-karya dalam hadis Qudsi. Yang pertama, Al-Ahadis Al-Qudsiyah oleh Imam Nawawi Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Sharif. Yang kedua, Al-Maqasid Hasanah fi Al-Ahadis Ilahiyah oleh Amir Alauddin Abi Hasan Ali. Dan yang ketiga, Arba'ah Al-Qudsiyah oleh Limulla Ali Al-Qari dan Abi Hasan Nuruddin Ali bin Sultan Muhammad. Sekarang saya akan menerangkan tentang hadis marfu'. Marfu' berasal daripada perkataan rafa'ah yang bererti mengangkat, lawan kepada wada'ah iaitu meletakkan. Manakala dari segi istilah, ia bermaksud hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat-sifat baginda. Seterusnya, hukum beramal dengan hadis marfu'. Hadis marfu' ada 3 kategori: sahih, hasan ataupun dhaif. Kalau hadis tersebut bertaraf sahih ataupun hasan, maka ia boleh dibuat hujah dan juga beramal dengannya. Tapi jika ia bertaraf dhaif, kita perlu lihat yang 2 kategori. Yang pertama, sekiranya ia dhaif yang tidak keterlaluan, ia tidak boleh dibuat hujah, tapi kita boleh beramal dengannya. Yang kedua, sekiranya ia dhaif yang keterlaluan, ia tidak boleh beramal dan juga berhujah dengannya. Seterusnya adalah bahagian-bahagian hadis marfu'. Hadis marfu' terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah marfu' qauli. Contohnya, sahabat atau orang lain yang berkata Rasulullah SAW bersabda. Yang kedua adalah marfu' fi'li. Contohnya, sahabat atau orang lain berkata Rasulullah SAW melakukan demikian. Yang ketiga, marfu' takrir. Contohnya, sahabat atau orang lain berkata ada perkara dilakukan di hadapan Rasulullah SAW dan baginda tidak mengingkarinya. Maksudnya baginda hanya diam. Yang terakhir, yang keempat iaitu marfu' wasfi. Contohnya, sahabat atau orang lain berkata Rasulullah SAW adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Yang terakhir adalah contoh kepada hadis marfu'. Okey. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minina imanan ahsunuhum khuluqan wa alatafuhum bi ahlihi. Daripada Aisyah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh itu adalah salah satu contoh kepada hadis marfu' qauli kerana qala Rasulullah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatim Fatihah binti Mahathir. Saya akan menerangkan tentang tajuk hadis makhtu'. Pengertian hadis makhtu' dari segi bahasa adalah isim maf'ul yang berasal daripada perkataan khata'a yang membawa maksud terpotong atau terputus. Terputus di sini dimaksudkan dengan tidak sampai kepada Rasulullah SAW, hanya sampai kepada tabi'in sahaja. Pengertian dari istilah pula, sesuatu yang disandarkan kepada tabi'i atau generasi yang datang selepasnya berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan. Hadis makhtu' adalah apa yang disandarkan kepada tabi'in atau tabi'in atau selepas mereka yang berupa perkataan atau perbuatan. Hadis makhtu' berbeza dengan hadis munqati' kerana hadis makhtu' adalah perkataan tabi'in yang sanadnya bersambung kepada tabi'in tersebut. Tetapi hadis munqati' bererti sanad hadis tersebut tidak bersambung dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan matan. Contoh hadis makhtu' qauli ini dari segi perkataan dari Hasan Al-Basri rahimahullah tentang solat di belakang ahli bid'ah.
salli wa alaihi bid'atuhu, yang bermaksud solatlah yakni di belakang mereka dan bid'ah mereka atas mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya di sini adalah solat kalian sah dan bid'ah tersebut mereka sendiri yang menanggung dosanya. Seterusnya, contoh hadis maqtu' fi'li dari segi perbuatan. Dari Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir, kana masruqun yurkhis sitra bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala salatihi wa yuqallihim wa dunyahum. Bermaksud, dahulu Masruq biasa menurunkan tirai antara dia dengan keluarganya dan menunaikan solat menyendiri dari mereka dan dunia mereka. Yang terakhir ialah hukum beramal dengan hadis maqtu'. Pada asasnya, hadis maqtu' tidak boleh dijadikan hujah dalam mana-mana hukum syarak kerana ia bukan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, ia dari seorang umat Islam. Tetapi, jika terdapat qarinah atau tanda yang menunjukkan ia marfu', seperti perkataan sebahagian perawi ketika menyebutkan tabi'in yang yarfa'uhu misalnya, maka ia dianggap mempunyai hukum hadis marfu' mursal. Seterusnya merupakan hadis mauquf. Hadis mauquf datang daripada isim maf'ul waqfu yang bermaksud berhenti. Dan hadis mauquf ini sanadnya terhenti sekitar para sahabat dan ianya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala dari segi istilah, menurut Al-Baikuni, hadis mauquf ini dikatakan sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dari segi perkataan, perbuatan, takrir iaitu pengakuan. Apa yang dimaksudkan dengan sahabat? Sahabat ialah mereka yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut merupakan plot hadis mauquf yang di bawah sekali merupakan perawi dan kemudiannya tabi'in, seterusnya tabi'in dan pada para sahabat. Sebagaimana kita lihat, sebagai contoh, perawi terakhir iaitu perawi ke-10, sekiranya ingin meriwayatkan hadis, perawi tersebut akan menyebut nama perawi yang ke-9 iaitu perawi yang meriwayatkan hadis kepada perawi ke-10 dan ianya bergerak seterusnya kepada perawi ke-8, ke-7 dan seterusnya sehingga para sahabat. Ianya sanad tersebut terhenti pada para sahabat dan tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya merupakan contoh-contoh hadis mauquf. Yang pertama merupakan hadis mauquf qauli iaitu dari sudut percakapan. Qalu rawi qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu haditsun nasa bima yu'rafun aturiduna an yukazzaba Allah wa rasulah, rawahu al-Bukhari. Di mana Sayyidina Ali ini merupakan sahabat, sanadnya sampai kepada para sahabat sahaja iaitu Sayyidina Ali, dan yang seterusnya perawi merupakan Bukhari. Yang kedua merupakan contoh hadis mauquf fi'li dari segi perbuatan. Qaul Bukhari wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammam, rawahu Bukhari. Dan yang ketiga merupakan contoh hadis mauquf takrir iaitu pengakuan. Qaul ba'da tabi'in mislan fa'altu kadza amama ahli sahabah wa lam yunkar alayya, di mana berkatanya sebahagian daripada para tabi'in, aku telah melakukan sesuatu di hadapan para sahabat, di hadapan salah seorang sahabat dan sahabat tersebut tidak mengingkarinya. Di mana kita tahu takrir ini tidak iaitu kita senyap. Takrir ini adalah satu perbuatan yang senyap, di mana tidak menidakkan ataupun tidak mengiyakan perbuatan tersebut. Seterusnya merupakan hukum hadis mauquf. Sebagaimana kita tahu, hadis mauquf ini kadang-kadang boleh menjadi sahih, kadang-kadang boleh menjadi hasan dan kadang-kadang boleh menjadi dhaif. Dan pada asalnya hukum hadis mauquf ini kita tidak boleh berhujah dengannya kerana ianya hanyalah perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada para sahabat.
Akan tetapi hadis mauquf ini juga telah menjadi penguat kepada hadis dhaif seperti mana pada hadis mursal. Dan keduanya, setiap perkara yang dibolehkan atau mampu untuk diijtihadkan oleh akal tidak boleh dijadikan hujah, melainkan diputuskan ijtihadnya atau sama dengan sahabat yang lain, maka ia menjadi ijma'. Dan perkara yang tidak mendapat tempat dalam ijtihad, contohnya perkara gaib, maka hukumnya adalah marfu' kepada Nabi Muhammad, kecuali jika diketahui sahabat mengambil dari ahlul kitab. Itu sahaja daripada kumpulan kami berkenaan hadis qudsi, hadis marfu', hadis maqtu' dan juga hadis mauquf. Diharapkan ianya dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.